Baik, terima kasih Nur Laila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pasukan Keselamatan Malaysia dan Filipina sedang memburu seorang lagi anggota kumpulan Two Brothers iaitu kumpulan penculikan untuk wang tebusan KER yang aktif melakukan jenayah rentas sempadan di perairan negara. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Ramli Din berkata kumpulan tersebut berjaya dilumpuhkan apabila 5 daripada 11 anggota kumpulan tersebut berjaya ditembak mati pasukan Keselamatan Malaysia dan Filipina, manakala 5 lagi ditahan pihak polis Filipina. Menurut Datuk Ramli, seorang lagi anggota kumpulan Abu Sayyaf itu sedang diburu dan dipercayai berada di kawasan perairan atau negara Filipina. Maklumat juga mengatakan bahawa dia ini berada di Filipina dan kadang-kala berkeliaran juga di perairan-perairan. Jadi kita bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Filipina untuk mengesan orang inilah. Semalam, seorang daripada kumpulan yang dipercayai bergerak aktif dalam kegiatan rompakan dan culik untuk tebusan pada 2014 hingga 2015 ditembak mati pasukan keselamatan negara ketika sedang menyamar sebagai nelayan di perairan Silam Lahad Datu. Datuk Ramli bercakap kepada media di Kota Kinabalu selepas merasmikan program pelaksanaan inisiatif Have Ex-Policemen Serve as Neighbourhood Safety Leaders di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Dalam majlis ini, seramai 60 pesara dan bekas polis di negeri ini hadir berkongsi pandangan dan idea dalam memantapkan lagi profesion kepolisan, terutama dalam memerangi jenayah dan ancaman keselamatan. Warga Jabatan Kerja Raya JKR diminta lebih komited dalam usaha memerangi rasuah. Ia bagi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap jabatan bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur itu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Biden Kitingan berkata, integriti kaki tangan perlu dititik berat untuk mengatasi masalah penyelewengan kuasa daripada terus berleluasa. Beliau yakin langkah menandatangani dan melafaz ikrar bebas rasuah pihak kementerian tahun ini mampu memastikan peruntukan yang disalurkan digunakan secara betul untuk manfaat rakyat. Ini termasuk pelaksanaan projek Mega Pen Borneo, pengurusan aset-aset jalan majlis dan pembentungan melibatkan peruntukan 4.1 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan dan 1.3 bilion ringgit daripada bajet negeri 2018. Tan Sri Biden berucap merasmikan Majlis Pengiktirafan dan Penghargaan Jabatan Kerja Raya Sabah 2017 di Dewan Serbaguna KPI JKR di Sembulan, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, pelbagai anugerah disampaikan, termasuk Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016. Turut hadir Pengarah JKR Sabah, Datuk Insinyur Haji Amrullah Kamal. Sebanyak 300 karya daripada 30 pelukis tempatan Sabah dipamerkan selama 3 bulan di Balai Seni Lukis Penampang. Lukisan yang dipamerkan juga boleh dibeli dengan harga mampu milik. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masudi Manjun berkata pameran seumpama merupakan satu galakan dan platform bagi pengkarya mempromosi hasil seni mereka. Inilah antara usaha kita melalui Balai Seni Lukis untuk meyakinkan kepada masyarakat kita ada karyawan yang berbakat di kalangan orang-orang Sabah. Tetapi mereka hanya boleh maju ke hadapan sekiranya kita sendiri membantu mereka dengan membeli hasil lukisan mereka. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran 300 Chapter 2 2017 di Balai Seni Lukis Penampang. Dalam majlis ini, Datuk Masidi turut mengumumkan pelantikan bekas Timbalan Pengarah Jabatan Arkib Negeri Sabah, Mansur Asun sebagai Pengarah Jabatan Muzium Negeri Sabah. Mansur dilantik menggantikan mendiang Sintiong Galet yang meninggal dunia ketika bertugas rasmi di Indonesia Oktober lepas. Kita juga akan membuat beberapa perubahan-perubahan cara slow lah, berperingkat-peringkat. Dan saya sudah menyediakan draft plan strategik bagi museum bagi tahun 2018-2022. Mansur yang memulakan tugas sebagai Pengarah Jabatan Muzium Sabah semalam turut berazam untuk menjadikan Muzium Sabah sebagai destinasi pelancongan terulung di negara ini.
Tahun Melawat Keningau 2018 mampu menaikkan nama daerah Keningau ke peringkat antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Ketigan yakin penganjuran Tahun Melawat Keningau tahun depan berupaya menarik ramai pelancong sekaligus mengangkat nama daerah itu bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di mata dunia. Menurut Tan Sri Pairin yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur, pelbagai aktiviti dan rancangan pembangunan dilaksanakan untuk memastikan sektor pelancongan di daerah ini berkembang dan memenuhi cita rasa pengunjung, seterusnya membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Bagaimanapun, katanya, masyarakat juga perlu melaksanakan peranan untuk memastikan kebersihan dan keindahan kawasan persekitaran Bandar Keningau. Tan Sri Pairin yang juga Ahli Parlimen Keningau menyatakan perkara ini dalam ucapan sempena Majlis Penutupan Festival Banjaran Kroker TCRF Keningau 2017 di Dewan Masyarakat Keningau. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Panglima Radin Malek. Terdahulu, Pegawai Daerah Keningau Haji Yusof Haji Osman dalam ucapannya merakamkan penghargaan kepada semua pihak terlibat dalam menjayakan festival 3 hari ini yang melibatkan 35 acara. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan Nurlela.